yang menyebabkan Pulau Pinang boleh menolak tuntutan daripada Kedah. Jadi apakah hujah-hujah Pening yang boleh kita kongsi bersama untuk meleraikan permasalahan ini? Sila YB Faiz. Okey, yang pertamanya sumber air muda ni, Sungai Muda ini yang mengalir ke Perai ataupun ke Pulau Pinang ke loji di Sungai Dua itu adalah air semula jadi. Dia bukan air yang diberikan perkhidmatan ataupun laluan pembuatan oleh mana-mana agensi di kerajaan di Kedah yang melibatkan kos dan sebagainya. Jadi tiada kos yang terlibat sepanjang extraction air mentah ini. Jadi tidak ada keperluan untuk kerajaan Pulau Pinang untuk membayar ganti rugi ataupun extraction dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada undang-undang yang boleh memaksa ataupun membuatkan kerajaan di Kedah ini obliged to pay any compensation to Kedah. Jadi seperti yang telah diucapkan dengan baik oleh Tuan Fahrul Razi tadi, bahawa kita ada list tertentu, saudara-saudara yang bidang kuasa tertentu, yang mana bidang kuasa tanah, bidang kuasa air ini hanya kepada negeri. Jadi apabila arrangement dibuat oleh negeri tertentu, di Pulau Pinang pun ada arrangement, di Kedah pun ada arrangement, dia hanya terikat kepada negeri itu sahaja yang akan menguasakan undang-undang itu, dan tertakluk undang-undang itu adalah mereka yang tinggal ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan perkara yang berada dalam negeri tertentu sahaja. Jadi kalau arrangement air Kedah itu hanya melibatkan air di Kedah ataupun perkara yang berkaitan dengan sumber air di Kedah. Bila masuk ke Pulau Pinang, undang-undang itu tak boleh dikuatkuasakan. Sebab itu kita balik kepada prinsip riparian tadi, iaitu sumber air sungai ini dikongsi bersama oleh mana-mana pihak yang mendapat bekalan itu secara percuma tanpa apa charge. Jadi charge yang boleh dikenakan adalah jika melibatkan kos dan sebagainya yang boleh dikuatkuasakan oleh apa-apa undang-undang. Yang ketiga, air ini mengalir secara percuma, dan perkhidmatan untuk merawat air ini ditanggung oleh kerajaan Pulau Pinang, EFPB di Sungai Dua. Jadi di sinilah yang mengatakan bahawa yang menanggung kos inilah kerajaan Pulau Pinang, kerajaan di Kedah. Jadi there's no reason untuk Pulau Pinang setakat hari ini membayar apa-apa tuntutan ataupun ganti rugi kepada kerajaan di negeri Kedah. Saya faham sentimen yang cuba dimainkan, kalau bayaran ini dibuat ia akan mendatangkan manfaat pada rakyat Kedah dan sebagainya. Tapi kita juga perlu fikir bahawa Perlis, Kedah dan Pulau Pinang ini adalah negeri asal utara, ada air yang asalnya adalah wujud dari Kedah, dari Kedah Tua dulu. Cuma berlaku sepadan negeri ini berlakunya penjajahan daripada Inggeris. Tapi sumbernya itu sama, dari sudut muka bumi pun sama, dari sudut tanahnya, muka bumi tanah, sumber air, kegunaan tanah itu memang sama. Itu negeri yang merupakan negeri yang kaya dengan jelapang dan sebagainya. Jadi atas semangat kekeluargaan, saya rasa bahawa isu ini tidak patut ditimbulkan, kerana ia tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada masyarakat. Saya fikir sekiranya tuntutan ini benar-benar nak dibuat, satu dengan perlu dibuat, dan kita ada kerajaan persekutuan di peringkat Kementerian Sumber Air dan Tenaga ataupun sumber benda lain yang boleh memainkan peranan bagaimana nak reconcile benda ni, ataupun macam mana nak mediatekan isu ini. Tidak perlu dibangkitkan sentimen yang boleh mendatangkan satu kebimbangan di kalangan masyarakat. Saya tengok di kalangan netizen yang memberikan komen tentang isu ini, kebanyakan mereka tidak selesa dengan apa yang berlaku. Mereka semua faham, rakyat semua faham inilah sumber air yang asli, semua air semula jadi.
Jadi kenapa perlu dibangkitkan tekanan seperti ini, dan sekiranya nak diteruskan, saya fikir satu dengan perlu dibuat dengan melibatkan kerajaan persekutuan. Jadi di sini juga saya nak menekankan bahawa Pulau Pinang menyumbang hampir 1 bilion kepada KDNK negara. Tapi pulangan kepada kerajaan negeri ini agak kecil. Jadi kalaulah sekiranya kerajaan Kedah nak meneruskan niat mereka, ada baiknya yang ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Mana kita bayar hasil yang banyak kepada federal. Jadi apa sahaja federal pulang kepada hasil itu yang berbalik kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Ia bukan melibatkan kos ya. Kalau tuntutan yang dibuat, ia bukannya melibatkan duit kerajaan negeri, tapi juga melibatkan kerajaan, melibatkan duit rakyat. Sekarang ini di Pulau Pinang kita sangat bersyukur kerana Pulau Pinang adalah negeri yang paling rendah cas airnya. Kalau dilihat pada tarif air itu di Pulau Pinang, untuk 1,000 liter ataupun 1 kubik air, untuk domestik kita charge 32 sen. Dan untuk trade ataupun industri perniagaan kita charge RM36 sen per 1,000 liter padu air. So ini boleh diberikan perkhidmatan, semua ini diberikan kepada rakyat Pulau Pinang kerana kita tidak melibatkan cas tambahan. Tapi jika tuntutan seperti ini dibuat dan kita kena bayar dan sebagainya, yang suffer akhirnya adalah rakyat. Kita terpaksa tanggung charge kos tambahan pada rakyat sebab kita terpaksa bayar pula suruh air mentah ni pada kerajaan Kedah ni. Semua perkara ini perlu diperhalusi secara komprehensif, secara mendalam, secara cautious, secara berhati-hati. Sebab ia bukan melibatkan antara hubungan ataupun tuntutan antara kerajaan dengan kerajaan, tapi kesannya adalah kepada rakyat itu sendiri. Jadi jika perkara yang saya sebut juga dengan perkara ini nak diteruskan, ada baik yang kalaulah tidak boleh dirunding, boleh ambil apa dia tindakan yang sewajarnya lah, daripada membangkitkan perkara ini di media sosial, di media hanya untuk menaikkan sentimen yang tidak membawa manfaat kepada rakyat. Saya fikir dalam konteks kita dalam mengejar kemajuan abad yang ke-21 ini, kita pun dalam keadaan kita membina pemikiran yang lebih matang, lebih sejahtera di kalangan rakyat Malaysia. Saya fikir perkara yang remeh seperti ini tidak perlu dibangkitkan. Sebenarnya dibincang oleh di kalangan pimpinan politik sepatutnya. Patutnya orang politik ini membawa satu pemikiran yang boleh membawa rakyat itu ke depan. Macam mana nak bina negara yang lebih baik, macam mana negara yang lebih maju, macam mana nak bina sebuah negara yang betul-betul berpaksi pada sistem yang demokratik. Bukannya membuat ancaman-ancaman yang tidak mendatangkan kesesaan pada rakyat. Walaupun Kedah dengan Pulau Pinang ini dua negeri yang berbeza, tetapi kita berada satu negara yang sama. Jadi kalau nak dibuat sekatan dan sebagainya, itu yang membangkitkan satu keresahan keimanan di kalangan rakyat. Jadi kalau nanti akan berbalas pula, Pulau Pinang pula balas dan sebagainya, itu tidak selesa di kalangan rakyat. Mungkin bagi saya kerajaan Pulau Pinang agak demokratik, agak matang, tidak balas, tetapi kita tidak mahu rakyat itu dilekakan dengan sentimen-sentimen sebegini yang boleh akhirnya mendatangkan konflik di antara dua negeri. Walaupun saya yakin bahawa konflik itu akan berlaku di kalangan rakyat, sebab Pulau Pinang dengan Kedah ini insya-Allah dia wujud satu percintaan semula jadi. Seperti mana saya asal Kedah, tadi di Pulau Pinang. Allah. Yang pertama, Ya. MP Kedah cuba membina persepsi bahawa seolah-olah memang ada surat perjanjian di antara Penang dengan Kedah yang Penang mesti membayar kepada Kedah. Seolah-olah sebegitu persepsi yang ingin dibina. Pada pandangan YB, apa masalah MP ni yang sehingga dia cuba membina sebegitu rupa? Adakah dia cuba untuk melonjakkan diri dia ataupun bagaimana pandangan YB? Okey. Saya melihat kepada jawapan pernyataan jawapan oleh pihak PBA Pulau Pinang tentang isu ini, ia timbul
apabila kerajaan di Kedah mengumumkan untuk ekstrak mineral apa tu panggil rare earth elements yang kebiasaannya ia akan melibatkan logging. Nilai dia berapa, Babi? Nilai yang disebut dalam PC. Nilainya 43 trilion awalnya, kemudiannya dikurangkan 62 bilion. 2 bilion. Nilai ini kalaulah dibincangkan dekat antarabangsa, saya bimbang Amerika Syarikat pun Kalah dengan Malaysia. Jadi kita sebagai kerajaan harus bertanggungjawab terhadap apa saja maklumat yang kita sampaikan kepada umum. Kalau didedahkan maklumat sebegini bahawa Malaysia ini begitu kaya, saya bimbang akan berlaku perang dagang yang lagi hebat antara Amerika dan China yang ingin berebut kekayaan di dalam Malaysia. Jadi akan mendatangkan lebih banyak kebimbangan di peringkat antarabangsa. Tapi itu one side. Tapi apa yang saya nampak daripada surat jawapan PBA itu adalah ia bermula daripada isu RE. Apabila kerajaan di Kedah meneroka RE ini, ia sudah pasti menyebabkan lodging dan ini pembalakan, dan ini yang akan mengganggu ekosistem catchment ini, ekosistem tahan air ini. Dan ini bukan sahaja akan menjejaskan Pulau Pinang, ia akan menjejaskan juga Kedah dan juga Perlis. Seperti saya sebut tadi, Perlis ekstrak 70% air mentah daripada Sungai Muda, Kedah 90%. Jadi dalam keadaan di mana kita berhadapan dengan sumber air yang begitu terhad hari ini, kita nak saya interrupt sikit. Ya. MP sebut dia nak extract REE tu pakai pipe 4 inci ya, Babi. Jadi bila guna pipe 4 inci, maknanya tidak mengganggu sedikit pun ekosistem Hulu Muda tu. Tidak mengganggu, tidak tebang, tidak balak, tidak apa. Pipe 4 inci ya, pandangan Babi. Dia REE ini dia bukan tubul kayu kita ataupun batu besar yang memang sudah wujud, pasti kita boleh korek ambil. Tidak begitu. Dia mineral yang ada dalam tanah yang perlu diproses dan baru kita boleh ekstrak mineral itu. Ya, mineral yang bukannya batu, ketelan batu yang ada dalam tanah yang boleh dikorek tanpa menebang pokok balak dan sebagainya. Jadi mahu tidak mahu proses ataupun industri hari ini akan melibatkan juga pembalakan. Jadi ini yang akan mencemar alam sekitar. Sebab itu serta-serta alam sekitar ataupun NGO yang memperjuangkan alam sekitar ini begitu keras menentang dipanggil rancangan untuk ekstrak hari ini, sebab ia akan menjejaskan alam sekitar. Dan bagi pihak kita PBA pula, kita merasakan bahawa ini akan menjejaskan sumber air. Kerana kawasan air ini akan terkesan dan akhirnya sumber air akan berkurangan yang merananya dalam rakyat. Dalam keadaan di mana kita lihat bagaimana di Selangor rakyatnya menderita kerana berlakunya disruption of supply of water supply disruption di Selangor, berlaku gangguan bekalan air yang menyebabkan rakyat suffer. Jadi ini yang kita tak nak berlaku di Kedah, di Perlis, di Pulau Pinang. Apa yang kita perjuangkan bukan hanya untuk Pulau Pinang, malah untuk Kedah dan juga Perlis sekali. Jadi isu ini bukan saja kita perlu pandang pada sentimen untuk membangkitkan semangat kenegerian. Kita tidak perlu melihat ke tahap itu. Kita hidup dalam negara yang demokratik, yang makin matang, yang makin maju. Jadi kita harus hormat hak masing-masing, harus lebih tolerance. Bukannya kita nak berikan semangat kenegerian, semangat asobiah, sehingga membolehkan perkara-perkara sebegini dimainkan di media sosial dan sebagainya. Sebab itu pemikiran pimpinan ini dia juga terbentuk daripada pemikiran agenda parti. Apabila parti itu selalu membangkitkan perkara yang bersifat asobiah, ekstremisme dan sebagainya, apabila mereka menjadi pentadbir, mereka juga membawa pemikiran sebegitu. Sedangkan kalau kita melihat pada hujah Datuk Fakhrul tadi, bagaimana kerajaan PR dulu ataupun kerajaan di bawah Pakatan dulu berunding dengan Pulau Pinang tentang isu air ini, ia dibuat secara demokratik, cara adik-beradik, cara hubungan baik, yang perundingan. Tetapi apabila kita melihat kepada pertempuran baru dia lebih kasar, ya, lebih sentimen, lebih keras, dan saya fikir itu
merupakan bagaimana corak pentadbiran sebuah negara itu dibentuk oleh golongan ahli politik yang memperjuangkan agenda bersifat ekstremisme dan asobiah. Itu bahayanya apabila kita memberikan kuasa kepada mereka yang ekstrim. Sama juga kita tengok di Kelantan. Di Kelantan, isu air juga berlaku. Diperintah oleh parti yang sama, walaupun di sana isu tidak berlaku tentang isu perebutan sumber air, tetapi bagaimana Kelantan itu gagal untuk memastikan bekalan air yang diproses, yang dirawat ini, bekalan air bersih kepada pengguna-pengguna di Kedah dalam keadaan yang cukup, ya. Tapi apabila dipersoalkan oleh rakyat, mereka Timbalan Menteri Besar menjawab, pergilah ambil air di sungai, sebagainya. Jadi itu yang menunjukkan bagaimana sikap pemikiran politik mereka dibentuk daripada agenda politik. Terima kasih.